Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-mak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dapat juga kita pada malam ini menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Kita dapat solat berjemaah di masjid, seterusnya solat tarawih, dan seterusnya kita dapat beriktikaf dan berkongsi ilmu, saling ingat, memperingati antara satu sama lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan seperti mana yang disebut merupakan bulan untuk kita mengejar ketakwaan, yang mana di situ ada syurga. Dan sudah pastinya kita perlu kejar sebagaimana Nabi SAW kejar. Selalu orang kata Nabi SAW tak apa, dia confirm dah syurga. Tapi tuan-tuan tahu tak bahawa Nabi Muhammad pun mengharapkan syurga? Bukti dia apabila Nabi SAW bersabda, hadis yang riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, sallallahu liyal wasilah. Tengok, Nabi minta dengan kita, mintalah dengan Allah. Sallallahu liyal wasilah, mintalah wahai umatku agar aku dapat al-wasilah daripada Allah Azza wa Jalla. Apa itu al-wasilah? Qalu ya Rasulullah wa mal wasilah. Wahai Rasulullah, apa itu wasilah yang kau suruh kami minta ni? Tengok Nabi minta sahabat-sahabat doakan aku. Tuan-tuan doakan saya. Begitu. Saya minta doa dengan tuan-tuan. Nabi minta doa dengan sahabat. Minta doa apa? Minta agar aku dapat al-wasilah. Sahabat tanya, apa benda al-wasilah tu ya Rasulullah? Qal a'la darajatin fil jannah. Syurga paling tinggi dalam, maknanya satu tempat syurga paling tinggi dalam syurga Allah. Dan aku berdoa kepada Allah, arju an akuna ana huwa, dan aku berdoa pada Allah agar aku ini termasuk daripada yang seorang tu. Syurga yang dinamakan syurga Firdaus tu, dia ada satu martabat paling tinggi dinamakan al-wasilah. Itulah bila kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilati wal fadilah. Tengok doa kita tu. Kan lepas azan kan? Kan kita doa kan? Kita doa, ya Allah, kau bagilah Nabi Muhammad itu al-wasilah dan fadilah. Semua umat manusia doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah Nabi SAW minta syurga, tuan-tuan, kita apatah lagi? Itu sebabnya Ramadan Allah suruh kita doa. Kalau orang tanya saya, ramai orang tanya, ustaz apa amalan nak buat? Doa je tuan-tuan. Doa, doa, doa. Sebab doa itu adalah perisai untuk kita. Satu. Nombor dua, kita harap Allah terima. Nombor tiga, kita usaha. Usaha itulah kata Anas bin Malik, cari 5 amalan yang ia dikira sebagai pencen akhirat. Maksudnya kita kalau mati, 5 benda ni ada, selamat kita untuk dapat tu syurga Allah Azza wa Jalla. Selain doa, kita kena berusaha. Pertama, ud'u Allah an yakuna lakum al-aulad as-salihah. Minta doa dengan Allah biar kita dapat anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab anak-anak soleh dan solehah saja yang boleh menyebabkan kita ini dapat syafaat di akhirat.
Ni dipanggil pencin akhirat. Tuan-tuan mati pun tenang tuan-tuan. Sebab apa? Anak-anak ada. Anak-anak datang tu main kat belakang. Biar dia main kat belakang tu. Itulah anak-anak soleh dan solehah. Sebab apa? Dia main pun dalam syurga. Dalam apa? Dalam masjid. Dia main pun dalam masjid. Dia tengok mak ayah dia semayang, dia tengok bapak dia semayang, dia tengok apa nama atuk dia semayang. Tuan-tuan, itulah dipanggil anak-anak soleh dan solehah. Bila mati tuan-tuan, merekalah yang akan solatkan jenazah kita. Tuan-tuan, tak ada benda yang paling happy dalam hidup kita ni kecuali anak tu dapat semayang dengan kita. Tu sebab imam, tanyalah imam, habis dia bila nak solat jenazah, dia imam akan tanya siapa boleh semayangkan ni jenazah ni, siapa nak semayangkan jenazah. Tu sebab kita kena didik anak macam mana nak semayang jenazah. Dan pesan daripada sekarang, anak-anak, kalau abah mati, jadi imam. Salah seorang daripada kamu anak lelaki jadi imam kalau abah. Itulah yang paling penting. Tapi kita tidak. Kita selalu pesan yang kalau boleh anak-anak tu jadi doktor. Memang dia doktor. Tapi masalahnya akhirat macam mana? Bagus dia doktor tu, tapi jangan dia lupa akan Allah Azza wa Jalla. Jangan dia lupa jasa mak bapak. Itu sangat penting. Anak soleh. Sebab anak soleh ni kesan dia apa? Bila kita mati, pertama dia boleh jadi imam untuk kita. Nombor dua, dia akan buat amal-amal soleh, kita dapat saham. Sebab kita didik dia. Kalaulah dia datang masjid macam tuan-tuan duk datang masjid. Kalau ayah dah meninggal, ayah tu happy sebab apa yang tuan-tuan buat dapat ke ayah. Saya arwah ayah dah meninggal bulan 2010 lagi. Tiap-tiap hari datang masjid, bertukar-tukar masjid dan surau. Tuan-tuan, ayah saya dapat saham insya-Allah. Sebab apa? Dialah yang didik saya jadi macam ni. Mak saya hidup sekarang ni, mak saya pun dapat pahala juga. Sebab apa? Sebab anak-anak buat benda yang baik. Kalau anak buat benda yang tak baik, anak berzina sebagai contoh, na'udzubillah, bapak dapat saham juga. Kalau bapak tak didik. Tapi kalau bapak dah didik, tak boleh nak buat apa lah. Bapak dah tegur, bapak dah marah, bapak dah bagi pendidikan, tapi tak nak ikut, bapak tak tahu dia buat apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang tanggung tu budak tu. Dia dah balik, pandai-pandai lah maksudnya. Tapi kita tak nak lah macam tu. Kita nak tuan-tuan, biar anak kita ni alhamdulillah, walaupun dia bukan ustaz, tapi dia ni boleh datang masjid selalu. Itu happy tuan-tuan. Doktor perubatan, tapi datang masjid tak pernah tinggal. Itu hebat tuan-tuan. Itu yang kita nak. Accountant, tapi accountant yang soleh dan solehah. Itu hebat tuan-tuan. Itu sebab kita nak amalan-amalan soleh mereka itu berterusan. Nombor 3, dia boleh mendoakan kita. Mana ada tuan-tuan, dalam satu riwayat Nabi SAW maklumkan, setiap hari ayah ni gembira. Setiap hari kalau anak tu datang ke perkuburan, anak datang ziarah, dia happy. Sebab apa? Dapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Apa yang anak-anak datang, anak datang bacakan doa, anak datang buat benda baik, happy mak bapak. Cuma kita pula termasyhur pula, mak bapak akan bawa bakul kosong. Tu tak ada. Ni bakul kosong apa pula? Anak datang baca doa, bakul tu penuh. Tu tak ada kaitan dengan bakul-bakul sekarang. Cuma dia orang happy sebab apa? Anak-anak datang ziarah mereka dan mendoakan kesejahteraan. Itu sunnah kita menziarahi kubur. Sebab Nabi kata ala fazuruha. Sekarang ni orang duk bising ni nak raya ni orang dah mula bising dah. Ustaz, hari raya kita nak raya kat rumah ke kita pergi ziarah kubur tu? Bang, kau buatlah yang mana kau happy bang. Kalau lepas balik semayang dekat dengan kubur, kau singgah kubur tu. Singgah kubur, lepas tu bawa balik rumah. Orang kata tak, jaga rumah dulu, orang nak datang ziarah rumah ni. Alah, kau on the way balik kot. Dah. Kalau kita balik kampung, orang setempat janganlah keluar lagi. Orang setempat macam tu, dia duduk kat Kelantan, rumah dia kat Kota Baru. Nah, imam balik orang Kelantan kan, dia orang Kelantan. Jadi orang Kelantan tu tak payahlah pergi kubur pagi tu, jam kubur. Nah, biar orang balik kampung ni, dia datang ziarah sekejap, dia terus balik rumah. Dah, bagi peluang orang jauh-jauh nak ziarah kubur. Itu je. Lepas tu balik, tak ada masalah. Jangan duk bergaduh lah. Elok ziarah kubur, kata memang elok ziarah kubur ni. Kita ziarah mak ayah kita, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Nombor 2, kata Anas bin Malik, pencen yang kedua, wakaf harta. Tuan-tuan wakaf, apa yang tuan-tuan wakaf, apa yang tuan-tuan infakkan akan sampai di akhirat. Ni kapet baru, akan sampai di akhirat. Apa yang tuan-tuan infak, semua akan sampai. Semua tu akan sampai. Sebab apa? Ini yang akan berkekalan. Wakaf sampai bila-bila. Sebab wakaf dia tak akan habis. Wakaf tak habis. Dia akan ada je.
Sebab kapet kan, lepas dah orang tukar baru, kapet orang tak buang, dia pergi bagi kat surau-surau kecil pula yang boleh muat, dia tak ada masalah. Dia akan tukar dan berguna sampai bila-bila. Kalau kapet ni dah hancur Ustaz, tetap akan dapat juga. Sebab apa? Kita dah bagi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua. Nombor tiga, menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran, maksudnya menulis Al-Quran ni, maksudnya orang yang menulis Al-Quran, katibul Quran, yang suka menulis. Dia belajar, dia apa? Orang Morocco memang dia ajar macam tu. Orang Morocco, dia hafal Quran, dia bukan hafal tapi dia tulis juga. Hafal tulis, hafal tulis, hafal tulis. Tu buat ingatan dia kuat. Macam tuan-tuan nak berlatih tulis Jawi kan. Daripada tulis nama kita daripada dulu kini yang selamanya. Muhammad Izzah Arif. Muhammad tulis bahasa Jawi tu. Kau tulis Quran pula. Ambil ayat Quran tu, tiru. Dapat pahala. Menulis dapat pahala, membaca dapat pahala, menghayati dapat pahala. Sebenarnya bila disebut tulis tu, semua yang berkaitan dengan Al-Quran, tuan-tuan akan dapat pahala. Sekarang ni Alhamdulillah tuan-tuan, itu sebabnya bulan Ramadan ni, jangan selalu kita kata bulan Ramadan bulan Quran. Semua bulan adalah bulan Quran. Setiap bulan adalah bulan Quran. Kita kena baca Quran. Orang kata sedekah, oh bulan Ramadan bulan sedekah. Bulan Ramadan bukan bulan sedekah, bulan lain sedekah juga. Bulan Ramadan bulan sembahyang tahajud, bulan lain pun sembahyang tahajud. Tak ada hari yang Nabi tinggalkan sembahyang tahajud. Tiap-tiap malam sembahyang tahajud. Maknanya tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Cuma bulan Ramadan ini dinamakan ziyadatul a'mal, tambah amalan. Tu je. Sembahyang malam memang kita buat, selalu-lalunya kita buat 2 rakaat ke 4 rakaat malam. Tapi pada bulan Ramadan kita tambah jadi 8. Itu yang terbaik. Kalau bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita derma RM5 sehari, contoh. Sehari RM5. Tapi bulan Ramadan RM10 sehari. Boleh. Itu amalan. Kita tambah amalan tu. Kalau Quran bulan Ramadan kita bulan-bulan lain kita khatam sekali. Tapi bulan Ramadan kita khatam 2 kali. Imam Syafi'i bulan-bulan biasa dia khatam 30 kali. Tapi pada bulan Ramadan dia tambah jadi 60 kali. Imam Al-Bukhari dia tambah jadi 52 kali dalam riwayat. Jadi maknanya Alhamdulillah kita tambah amalan. Amalan kita tambah. Macam ada setengah orang ni ada amalan. Satu kawan, dia amalan dia apa tahu? Amalan dia beli minyak wangi tu, macam minyak wangi ada kan. Tu kita letak kat situ. Letak kat situ. Mamat ni dia buat amal apa? Tiap-tiap malam dia akan bawa minyak wangi tu, dia akan sebelum semayang kan orang tunggu nak semayang kan. Dia akan lalu semua soft. Celek. Tapi dia beli yang elok lah. Jangan beli yang masam tu. Ni kita nak sedekah orang beli yang tak elok kan. Beli yang murah-murah RM5 tu, bau dia pekong bau dia. Orang pun tak nak. Terima kasih. Pening pula. Beli yang elok sikit. Dia beli yang elok. Dia beli sampai 30-40 botol. Ramadan ni dia beli 30-40 botol. Tak cukup dia dah order dah. Celek sampai ke belakang. Dia kata, Ustaz saya nak dapat pahala macam tu Ustaz. Nak bagi duit pun tak cukup. Dia kata aku bagi minyak wangi lah. Beli celek sampai belakang. Alhamdulillah. Yang perempuan ada yang buat macam tu. Pandai-pandai lah perempuan kan. Yang lelaki lah. Jangan pula yang lelaki tu celek masuk kawasan perempuan. Tu janganlah. Itu kena keluar dia. Nah, tengok cara nak buat amal soleh. Macam-macam bulan Ramadan ni. Ada pula yang orang letak minyak wangi kat situ. Banyak minyak wangi tu. Banyak. Itu bagus dia tak habis. Selalunya bulan Ramadan ni ramai orang letak kan. Lepas tu dekat habis bulan Ramadan hilang semua. Ada mamat tu dia ambil pakai sedap. Dah kali dia test sedap, but dia bawa balik. Haram tu nak ambil sebab itu wakaf. Orang letak dekat sini hadiah untuk orang surau yang datang pakai. Kita ambil bawa balik. Itu dah nama dia mencuri. Mencuri barang hak orang lain. Orang bukan bagi kat awak. Orang tak tulis kat situ. Siapa minat ambil lah. Tak. Itu memang orang letak untuk kita guna di masjid dan surau. So jangan ada bawa balik pula. Yang keempat, intisyarul ilm. Yang kongsi ilmu. Kongsi ilmu ni macam mana ni? Anak-anak muda dia sebarkan ilmu, dapat pahala. Ni dipanggil pencen akhirat. Benda berjalan je. Saya tengok kat YouTube berapa banyak ni geng Surau Putrajaya sebarkan. Berpuluh-puluh, ratus-ratus ribu orang tengok. Tuan-tuan, benda ni kekal sampai mati. Ini dipanggil pencen akhirat. Kalau Faizal ni meninggal dunia sebagai contoh, tak ada dah abang Faizal, arwah dah. Tapi kerja dia tu akan sampai di akhirat.
Apa yang disebarkan sampai ke akhirat. Itu sebabnya tuan-tuan, buat apa saja yang boleh menyebarkan ilmu, termasuk Facebook, Instagram kita kan, sebarkan. Baru pagi tadi ada orang tanya saya, suami dia meninggal, jadi dia kata, ustaz, suami saya adalah Facebook, perlu tak dia log out terus Facebook tu, atau saya boleh tak gunakan Facebook tu, saya sebarkan ayat Quran, sebarkan ilmu, tapi suami saya tak admit dia dah meninggal lah. Adakah sampai pahala tu? Sampai. Kita bagi benda baik-baik. Itu sebabnya tinggalkan benda-benda yang baik, yang kekal sampai bila-bila. So gunalah untuk amal soleh. Macam Siti Sarah kan, dia dah meninggal, dia ada follower lebih daripada 2 juta. Jadi buang sayang. Jadi suami dia gunakan untuk sebarkan ilmu, sebarkan poster-poster baik, sebarkan bisnes orang Islam. Itu jihad, sampai pahala dia. Tengok, kita boleh buat. Benarnya nak sebarkan ilmu ni sekarang tak payah. Dulu nak kena jadi ustaz baru sebar ilmu, jadi cikgu baru sebar ilmu. Tak, sekarang semua orang boleh. Alhamdulillah. Yang terakhir, tuan-tuan, kata Anas bin Malik, pencen yang kelima ataupun pahala kamu yang kelima, bina'il masajid, membina masjid. Membina ni dia banyak tafsiran. Pertama, membina tu yang buat. Ramai orang dia nak dia nak banyak air, nampak? Memang kena banyak air tu kan. Saya bekas Covid hari tu kan, dia gatal sampai hari ni. Dia punya gatal tak boleh bincang. Saya pun tak tahu nak bincang macam mana. Dia gatal, kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak okey. Tapi alhamdulillah saya tanya doktor, paru-paru efek tak? Saya risau paru-paru dia, sebab Covid ni dia kacau paru-paru. Dia titik. Na'udzubillah lah, ya Allah ya Tuhan. Tapi alhamdulillah dia kata tak. Cuma batuk tu bahayalah, kalau kita berterusan dia akan rosakkan paru-paru. Tapi na'udzubillah lah, kita doa. Dia suruh minum air banyak-banyak. Ubat tak ada Covid ni. Ni kawan saya pula doakan dia. Dia kena 2 sekali. Ini double barrel panggil. Dia kena Covid, pada masa yang sama kena denggi. Hush. Denggi tu dah boleh bawa mati, Covid lagi. Tapi alhamdulillah, nampak saya duk tanya tiap-tiap hari, duk tanya khabar kan, sihat tak sihat. Alhamdulillah, cuma badan letih. Ni semua tumit-tumit semua sakit dah, lutut-lutut je. Allahu akbar. Bina masjid ni, bina. Tuan-tuan nak buat masjid, buat. Surau, buat. Sekarang ni banyak orang buat masjid dan surau. Saya bukan apa tuan-tuan, saya bukan tak nak galakkan tuan-tuan buat masjid atau surau dekat luar negara. Siapkan masjid dan negara dulu. Saya jenis macam tu. Saya ikut rentak zakat. Zakat kita mulakan dekat negara kita. Macam tuan-tuan duduk Putrajaya, tuan-tuan katakan surau kita ni, muhajirin ni nak wakaf apa? Katakan nak buat kapet, dia buat umum nak buat kapet. Tuan-tuan, sebelum nak bagi kat luar, sini dulu, bagi sini dulu, sebab ini tempat kita. Mulakan di tempat kita, mulakan negeri kita, mulakan kampung kita. Jangan duk nak pergi jauh-jauh sangat. Boleh nak pergi jauh-jauh, tapi sebahagian je. Sini dulu, sana. Hantar dua-dua kalau boleh, hantar dua-dua. Kalau tak boleh, ada satu je, dekat dulu. Sebab ini lebih aula. Ini nak buat masjid, nak hidupkan masjid. Tu nak buat masjid. Yang kedua, nak tambah fasiliti masjid. Ada sekarang ni musim Ramadan ni, ramai masjid, banyak masjid minta. Bila saya pergi je, dia orang suruh minta derma untuk nak baiki yang sebelah kanan, baiki sebelah kiri. Ada nak buat bilik jenazah, mandi jenazah, macam-macam tuan-tuan. Jadi kita minta, alhamdulillah dapat, syukur. Cuma surau ni tak ada lah, dia tak minta lah surau ni. Surau ni nampak dah kaya sekarang. Dulu miskin tuan-tuan, dulu kecil je. Sekarang dah sampai ke belakang, dah tak tahu berapa duit. Tak apalah tuan-tuan, kita sekurang-kurangnya dah penuh kat sini, pergi buat surau-surau lain dekat-dekat dalam Putrajaya, tak payah pergi jauh-jauh. Kalau nak infak makanan kan, sini dulu. Tanya surau kita buat makan tak berbuka puasa? Buka? Okey, buat sini tu. Tak payah pergi jauh-jauh, pergi Puchong. Buat apa kita duduk sini? Puchong biar orang Puchong. Kalau saya kat Bangi, biar saya jaga Bangi. Tuan-tuan jaga Putrajaya. Nampak? Kita pakat bagi-bagi. Itu penting. Bina'il masjid. Tu kita bangunkan untuk fasiliti. Nombor 3, hidupkan, tak boleh nak bagi duit. Duit tak ada, tapi kita boleh datang selalu. Datang untuk membantu. Jadi macam Tok Siak sebagai contoh. Ni Tuan Haji ni, dia buat tu, dia kerja UKM, tapi dia Tok Siak.
kejap pasang tu, kejap pasang ni, ada je kerja dia buat untuk ke masjid ni. Tuan-tuan, itu Nabi SAW pernah suatu ketika seorang sahabat ni dikenali sebagai pembersih kawasan masjid. Nabi pergi sembahyang, Nabi tengok dia selalu bersihkan masjid. Suatu hari Nabi datang, tak ada dah orang ni, tak ada. Nabi tanya, mana si fulan? Sahabat-sahabat jawab, laqad mata qabla ayyam, dia telah meninggal beberapa hari yang lalu. Nabi kata, kenapa tak bagi tahu aku? Lantas Nabi tu pergi ke perkuburan dan mendoakan sahabat itu syurga, kerana dia antara orang yang bekerja untuk masjid dan surau. Allahu Rabbi. Hanya buang kekotoran je. Macam mana yang kerja buat macam-macam tu, tuan? Bukan dapat gaji. Tak dapat gaji pun. Bersihkan tandas. Kadang-kadang tandas kan kita masuk, kita tak bersih, tak faham saya. Kau yang berak, kau flush lah. Lepas tu masuk-masuk, penceramah tolong flush. Banyak kali sebab kita ni pergi banyak kali kan, sampai-sampai sakit perut lah apa benda, masuk tandas, Allah, tahi penuh. Saya tag flush, okey, tak ada masalah. Tapi kenapa dia tak buat? Tak faham. Dia kadang-kadang sikap. Dia orang mungkin masa lepas dia berak, dia tak nampak tahi tu ada. Mungkin Tuhan tarik dia punya nikmat, mata dia buta masa tu. Tapi yang sedih orang selepas tu lah. Kena kalau dapat orang macam tu, dia berak atas tahi, atas tahi. Oh, itu parah tuan-tuan. Betul nak buat macam mana? Tapi malu juga kadang-kadang kita tak jaga masjid kita. Ni tempat ni orang akan tengok. Orang bukan Islam, dia akan tengok, dia akan perhati je. Bersih tak bersih. Tu semua tu kena penting. Cuba macam parking jaga parking. Jangan nampak yang Islam tu tak senonoh. Macam tuan-tuan pergi sembahyang masjid kan, bulan Ramadan ni kan, parking jangan sampai blok jalan orang. Kalau orang bukan Islam kata, ni macam ni ke Islam kan? Cari parking dia. Tapi masalah orang kita ni, dia nak parking kalau boleh dekat dengan masjid. Kalau boleh, motor tu bawa masuk dalam ruang masjid terus. Parking tepi sembahyang dia. Tak boleh macam tu. Dia kena tengok, kalau dah penuh, cari tempat lain. Jangan sampai blok jalan orang. Orang marah. Ni ada 2-3 hari lepas saya pergi masjid tu, surau tu, sampai terpaksa imam umum tolong alihkan kereta ini blok rumah orang. Orang nak keluar tak boleh. Agak-agak lah. Dia blok kereta rumah orang. Orang tu nak pergi ke airport ke, kita tak tahu. Kalau terlepas kapal terbang, tak ke tanggungjawab kita. Tu kena beringat. Jadi 5 perkara yang disebut oleh Anas bin Malik yang boleh menyebabkan kita mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Semoga tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita dapat amalkan. Cuba usaha minta 5 perkara tadi. Anak soleh, wakaf jangan tinggal. Nombor 3, menulis dan membaca. Buatlah apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang buat tulisan Al-Quran, buat khat, semua tu akan dapat pahala tu. Nombor 4, sebarkan ilmu selagi yang kita mampu. Nombor 5 yang terakhir, membina masjid ataupun menghidupkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dengan apa cara sekalipun. InsyaAllah tuan-tuan, adalah rahmat Allah Azza wa Jalla, adalah kita punya rezeki. Macam tuan-tuan tengok ada tengah-tengah tempat masjid ni, macam kita ni ada air, kowe ke apa benda kan. Tuan-tuan tanya, air tu siapa yang bayar? Kan dia ada servis kan? Siapa yang bayar? Masjid kata kita pakai duit masjid. Tak apa, saya yang akan sponsor 5 tahun servis. Ada? Buat macam tu lah. Saya buat dekat UKM, saya buat. Mana kita pakat-pakat buat lah. Ada satu ni panggil memberi orang minum air. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, antaranya Osman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah. Mereka ni wakaf telaga untuk orang minum, binatang minum. Bila semua minum, murah rezeki kita. Percayalah cakap saya tuan-tuan, murah rezeki. Tak ada, saya tak nampak orang yang buat benda tu jatuh miskin. Sekarang ni saya sedih sikit lah, sebab kita ada kan UKM universiti kan, orang masuk, orang tak ada. Mengajar semua online sekarang. Saya tak kenal anak murid dah, tahun 1, tahun 2 tak kenal lah. Dia tiba-tiba, ustaz saya anak murid ustaz. Bila? Ni tengah belajar sekarang. Oh ya ke? Macam mana nak kenal? Online. Bila online, dia buka, dia letak gambar bunga. Yang aku kena bunga, bukan kena kau. Nama tulis Bobby Boy kan? Apa boy, elegant boy. Mana aku nak kenal? Sekarang semua tak buka. Bila semua buka, dia kata ustaz, kamera rosak ustaz. Tak apalah, kita pun baik sangka kan. Ada pula kata, buka lah tu, tak boleh, line tak okey. Macam-macam tuan-tuan. Bila kita paksa buka, tengok tengah bawa kereta.
Memang tak okey. Macam mana tu akhir zaman ni betul. Tak ada orang kan. Jadi bila kita bayar benda tu, wakaf tu tak ada lawan minum. Jadi yang minum ada jugalah. Yang minum sebab dia saya buat 2-3 kowe minum kan. Adalah orang budak orang-orang yang apa? Yang cleaner ni. Dia orang ambil. Dia datang satu baldi besar, botol-botol besar. Orang Indonesia apa semua. Dia orang mana ada duit. Dia nak minum air bersih tu. Dia kata tak sama Ustaz. Dia bawa datang botol-botol besar. Itu ada seorang pensyarah tu. Dia halau. Dia kata awak ni datang ambil satu botol. Mana boleh, dia kata. Balik. Saya kata biarlah. Dia ambil. Sebab memang saya bayar dah pun. Setahun kita bayar dia punya servis dia tu. Ambil je lah. Lagipun dia kaki tangan sini. Apa salah dia bawa balik? Ambil sikit, bawa balik. Satu botol tu, tak miskinnya UKM dia ambil sebotol tu. Betul tak? Bagilah, dia orang susah kot. Sebab orang tu lah pewakaf-pewakaf murah rezeki. UKM murah rezeki. Saya kata ambil lah. Beruk pun duduk minum air mengata ke bawah tu. Sekarang ni orang tuan-tuan, dia bukan saja bagi makan pada orang, dia bagi makan binatang. Betul. Baru ni ada kat Mekah kan. Kawan saya dia buat benda pelik. Selalunya orang beli makanan bagi kat orang fakir miskin kan. Ni tak, dia beli makanan kucing. Dekat bin Daud tu, dia baginya kucing-kucing tepi jalan makan. Suka kucing-kucing tu. Selalu makan nasi Arab, hari ni makan friskies. Suka bobok tu. Murah rezeki. Dah. Jadi buatlah tuan-tuan apa yang kita mampu, insya-Allah. Jangan kedekut sudah. Insya-Allah kalau 5 perkara tu kita akan dapatlah seperti mana yang Nabi minta syurga. Nak minta al-wasilah, orang kata ustaz layak ke? Macam nak berlawan dengan Nabi. Kau minta je. Manalah tahu Allah muliakan kita dapat masuk syurga yang paling tinggi. Siapa tahu? Sebab itu kan milik Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna lailatal qadri. Allahumma arzuqna lailatal qadri. Allahumma arzuqna lailatal qadri ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.